Hai, anda bersama kami di Amans. Hari ini kita ada satu peranti yang terbaru daripada Asus, iaitu Asus Zenfone 8 Flip seperti yang tertera di sini. Di hadapan anda akan nampak satu bulatan kecil yang membuatkan ianya kelihatan seperti nombor 8. Kemudian di bahagian tepi terdapatnya Asus Zenfone 8 Flip. Belakang terdapat beberapa spesifikasi, antaranya adalah high-res audio yang juga terdapat pada Zenfone 8 Flip ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita terusnya kotak dan melihat apa yang ada di dalam kotak Asus Zenfone 8 Flip. Pertama kali anda akan dapat lihat adalah tertulisnya di sini adalah Defy Ordinary. Bermakna ini adalah peranti yang luar biasa berbanding peranti yang anda kenal. Jadi, kita akan terus buka dan angkat kotak kecil ini, yang di mana di dalamnya terdapat, seperti yang kami jangkakan, ini adalah kes pelindung yang apabila anda membeli peranti ini akan dapat dilindungi dengan kes ataupun kerangka yang keras seperti ini. Dan jika anda lihat pada bahagian hujung ini terdapat satu switch. Switch ini sebenarnya kami agak kurang tahu, tapi nanti kita akan cuba masukkan pada peranti ini sebentar nanti. Baiklah. Dan itu terdapat juga pamphlet ataupun manual pengguna. Kita akan terus mengangkat peranti ini ataupun Asus Zenfone 8 Flip ini. Baiklah, nampaknya saya terbuka dalam keadaan terbalik, tetapi tidak mengapa. Di sini anda akan dapat lihat satu peranti yang cukup premium dan berat bagi kami untuk dipegang menggunakan satu tangan. Kita akan hidupkan peranti ini terlebih dahulu. Baik, kita akan letak di tepi. Di dalamnya lagi, anda akan dapat satu kepala pengecas yang mana voltagenya yang disertakan di sini adalah 33 watt dan boleh mengecas, tidak silap saya, adalah 30 minit untuk 50%. Kemudian Asus juga turut memberikan kabel pengecas yang mana menggunakan USB Type-C dan juga USB Type-C ataupun USB-C kepada USB-C. Baiklah, itu sahaja yang terdapat di dalam kotak seperti anda dapat lihat di sini. Kita akan ketepikan kotak ini dan terus fokuskan kepada Asus Zenfone 8 Flip. Baiklah, apabila anda menghidupkan peranti ini, mula-mula sekali ia telah cakapkan mengenai kamera ataupun flip camera yang disertakan pada peranti ini. Untuk melihatnya adalah menekan flip preview dan ia akan timbul pada bahagian atas seperti yang anda lihat pada masa sekarang, dan ianya bagi kami sebenarnya agak kelakar. Tapi tidak mengapa, kita akan terus setupkan peranti ini. Kita akan skip segala tetapan. Smart key, okey. Ada beberapa fungsi yang Asus akan meng-highlightkan kepada anda supaya anda mudah memahami peranti ini. Baiklah, setelah masuk ke dalam peranti ini ataupun setelah selesai segala tetapan yang sepatutnya kami buat, ini adalah Asus Zenfone 8 Flip yang cukup premium. Okey, baiklah. Terutama sekali apabila anda memegangnya, ianya terasa agak cukup berat. Ini mungkin kerana bateri yang disertakan dan kemasannya terasa amat cukup premium seperti yang anda lihat di sini. Di bahagian kanan terdapat butang kuasa dan butang arah suara. Yang mana butang kuasa ini dia highlightkan menjadi warna kebiru-biruan ataupun warna teal. Di bahagian kiri tidak ada apa-apa selain daripada SIM card slot. Di bahagian bawah ini terdapatnya USB Type-C dan juga pembesar suara. Anda juga perlu tahu bahawa ianya menggunakan pembesar suara secara stereo, di mana anda akan dapat di bahagian bawah dan juga di bahagian atas untuk membunyikan segala bunyi ataupun ketika menonton filem untuk mendapatkan pengalaman yang lebih imersif. Kemudian di bahagian hadapan ini, ianya menggunakan skrin dilindungi dengan Gorilla Glass 6, antara yang terbaru. Tetapi seperti anda tahu, yang terbaru adalah Gorilla Glass Victus. Baiklah, saiz di sini adalah 6.67 inci pada resolusi Full HD Plus sahaja dan menggunakan kadar segar semula 90 fps. Ya, untuk peranti kelas mercu ianya agak kecewa bagi kami, tetapi bagi kami 90Hz adalah lebih tinggi daripada 90Hz. Walau bagaimanapun, seperti anda lihat pada bahagian atas dan juga bawah peranti ini, bezanya adalah sangat nipis dan sudah tentunya tidak mempunyai takuk pada bahagian atas. Jadi anda mungkin tertanya-tanya juga bagaimana untuk gunakan ataupun mengambil selfie menggunakan peranti ini. Caranya mudah saja, pergi kepada aplikasi kamera dan tekan seperti ini dan ia akan memberikan anda menggunakan kamera hadapan sebagai kamera utama. Untuk anda yang tidak tahu, kamera yang digunakan di sini adalah 64 megapiksel sebagai kamera utama. Kemudian yang kedua adalah 12 megapiksel untuk ultra lebar. Jika anda suka menggunakan telefoto, 8 megapiksel adalah yang tersedia
di sini anda tidak perlu risau. Dan oleh kerana ianya mempunyai sensor ataupun kamera flip up seperti ini, anda boleh gunakan kamera utama sebagai kamera untuk menangkap gambar selfie anda, dan kualitinya akan jauh lebih baik daripada kamera yang terletak pada bahagian hadapan ataupun punch hole display yang ada pada peranti-peranti yang lain. Baiklah, apa lagi anda patut tahu pada kamera ini adalah ia mampu untuk merakam sehingga rakaman 8K pada sensor 64MP itu. Dan oleh kerana ini adalah peranti mature, ianya menggunakan Android 11 yang terkini, dan seperti anda tahu juga, ianya terasa sangat lancar kerana digunakan ataupun dijana oleh chip memproses Snapdragon 888 dengan RAM sebesar 8GB. Storage-nya di sini adalah sebanyak 256GB. Amat besar dan sangat sesuai untuk peranti kelas mature yang seperti kami cakapkan sebentar nanti. Anda juga akan mempunyai mode seperti tembak gelap dan kelancaran 90Hz yang cukup imersif dan cukup lancar bagi kami untuk digunakan buat masa ini. Baiklah, oleh kerana ini adalah peranti daripada Asus, anda juga akan mendapat fungsi-fungsi yang ada pada ROG Phone 5. Antaranya adalah seperti Game Genie. Anda boleh melihat FPS, anda boleh memantau prestasi dan sebagainya, dan ianya sangat baik, terutamanya untuk peranti yang menggunakan Snapdragon 888. Buat masa ini, itu sahaja yang boleh kami ceritakan mengenai Asus Zenfone 8 Flip yang mempunyai kamera yang boleh dilipat. Dan jika anda tekan saja, flip saja kamera ini, ia mempunyai bunyi yang sangat unik bagi kami untuk anda mendengar. Kedengaran seperti sebuah kamera pop-up yang ada pada peranti pada tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, rasanya itu sahaja yang boleh kami ceritakan mengenai peranti yang unik dan juga amat premium jika berada di tangan kami ini. Sila tinggalkan komen di bawah apa pendapat anda mengenai peranti ini. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye!